Manakala Sayyidina Nabi Sulaiman disebut wa ulimna mantiqat tayr, diajar kepada aku gaya bahasa burung. Tapi burung tu tak bercakap bahasa Arab, tak bercakap bahasa Nabi Sulaiman tu. Tapi Sayyidina Nabi Sulaiman hanya mengetahui gaya bahasa perkataan tu. Kalau macam ni burung tu nak ni, kalau macam ni burung tu nak macam tu. Tapi Rasulullah dah, burung tu cakap Arab dengan Arab yang fasih, tak payah belajar nahwu. Ya, kijang pun cakap dengan Arab yang fasih, itu beza. Ya, jadi jangan kita kata macam mana gunung yang boleh cakap. Biasa Nabi SAW ketika naik gunung Uhud, Jabal Uhud, bergegar Jabal Uhud. Bukan marah dah, takut. Rasulullah naik, maka Rasulullah pun hentak kaki, kata usbut ya Uhud, senyap engkau wahai Uhud. Senyap Uhud. Jadi janganlah mustahil, ini mukjizat. Mukjizat memang kita tak boleh buat. Ya, kerana itu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sahabat kata, "Ihbithan ya Rasulullah." Turun daripada ku wahai Rasulullah, inni akhsha in qutilta udzibtu. Aku takut wahai Rasulullah, kalau engkau terbunuh di atas aku, maka aku akan diazab wahai Rasulullah. Dia tahu mana apabila mati Rasulullah, layaklah bumi ini diazab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Sebab itu Rasulullah tak nak jatuh walau setitis darahnya atas muka bumi ini. Sebab itu dalam peristiwa Taif, orang Taif balik Nabi SAW, Nabi sapu muka dia, jangan jatuh walau setitis darah. Kerana kalau jatuh setitis darah Nabi, maka layaklah penduduk bumi ini mendapat azab bencana dengan kesengsaraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sabir ni kata apa ya? Wahai Rasulullah, turunlah daripadaku, kerana aku takut kalau engkau terbunuh atasku, maka aku akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dari Gua Thur menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok Thur. Siapa yang boleh pernah naik Gua Thur? Saya tak pernah naik. Saya takut kalau saya naik saya tak boleh turun. Ya, itu. Cuba tengok, Nabi naik tak pakai selipar. Dah sampai dalam gua tersebut, istabkaitu, kata Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, istabkaitu. Istabkaitu bukan talab, mana dia zaidah, mana aku menangis melihat telapak kaki Nabi berlumuran darah. Berlumuran darah sebab apa? Sebab batu. Ya? Gua Thur nak panjat atas tu, batu yang tajam-tajam. Daripada awal rumah sampai ke situ tak pakai selipar. Ya, menangis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi sebelum itu Sayyidina Abu Bakar pun masuk dalam Gua Thur, tengok keadaan Gua Thur tersebut. Kalau ada binatang bisu yang akan memudaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar nampak dalam gua tu ada lubang-lubang kecil, maka Sayyidina Abu Bakar ambil baju dia, koyakkan, kemudian tampal, tutup lubang-lubang tersebut. Jadi Rasulullah pun tidur. Pendek cerita tu yang cerita Al-Ankabut Al-Ankabut tu apa nama dia? Labah-labah, kemudian pokok kecil, kemudian buah merpati apa semua tu. Itu sesudah masuk, ya, sudah masuk, maka Allah Taala suruh tentera-tentera yang lemah tetapi boleh mengalahkan musuh untuk mempertahankan kekasih dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebab kata setengah ulama sikit ya, dah 1/5 sikit. Maknanya turun ayat kata inna awhanal buyut la baitul ankabut. Sesungguhnya sehina-hina serapuh-rapuh rumah labah-labah. Labah-labah pun bermunajat kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku. Hinanya aku sampai peringkat kau kata dalam Quran bahawa rumah yang paling rapuh rumah aku, dia kata. Allah SWT firman, wahai Ankabut, dia kata, hinanya engkau, walaupun kau hina, tapi aku akan menjadikan engkau sebagai tentera bagi kekasihku Muhammad SAW. Itulah burung merpati ketika Nabi buka kota Mekah pada zaman Fathu Mekah, maka mereka mengiringi Nabi SAW. Dan Nabi SAW mendoakan merpati di Mekah itu dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pun tidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Tengah-tengah tidur Rasulullah akan nampak ada satu lubang yang tak disumbat oleh beliau. Maka beliau pun tengok dalam lubang tu ada ular pula. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar ambil kaki dia, tutup dengan kaki dia. Tak peduli ular ke ular, yang penting jangan dia keluar, sekarang dia akan patuk Rasulullah SAW. Maka ular dah lemas, dalam tu dah panas. Maka dia pun patuk kaki Sayyidina Abu Bakar. Tahan, tak nak kejut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak tertahan, mengalir air mata je, jatuh di atas pipi Rasulullah. Rasulullah pun terjaga. Bah kata, apa halnya wahai Abu Bakar? Berkata, qad ludirtu ya Rasulullah, aku telah disengat oleh ular wahai Rasulullah. Rasulullah ambil air liur je yang mulia, kemudian sapu elok. Tapi kata ulama, kesan itu masih sampai akhir hayat Sayyidina Abu Bakar. Maka wafat dia mendapat martabat syahid sebab kena sengat itu. Ya, itu semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggallah di beberapa hari dalam gua tersebut. Ya, mula start keluar pada hari Khamis, bertolaklah dia ke kota Madinah pada malam Isnin. Ya, baca kata hijrah hari Isnin sampai hari Isnin. Hijrah itu berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tinggal lagi tarikh Islam awalnya Muharram, kerana keazaman Nabi nak berhijrah berlaku pada 1 Muharram. Itulah lebih kurang peristiwa awal Muharram. Dan kemudian jangan lupalah kita melakukan ibadat taat kepada Allah SWT pada akhir tahun kita dan pada awal tahun kita, insya-Allah. Dan jangan lupa selepas itu pula kita beribadat untuk 10 Muharram, iaitu hari Ashura, dengan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab yang terdapat dalam kandungan kitab ini adalah merupakan amalan-amalan yang boleh dan elok diamalkan, merupakan amalan ulama-ulama terdahulu yang boleh membentengkan diri kita dan sebagainya. Boleh kita jadikan amalan kita untuk kita mendapat manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Lebih kurang minta ampun maaf kalau salah silap. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.